Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda awani yang kami rakamkan di Uskunder Istanbul sempena dengan World Cities Day yang disambut semalam. Dan kami berterima kasih kepada Turkish Airlines yang membenarkan ataupun memungkinkan kami untuk sampai dan buat liputan di Istanbul ini. Cerita mengenai perbandaran urbanisasi menuntut keperluan dana dan juga bukan dana peruntukan bajet sahaja, tapi apa yang definisikan sebagai pendanaan yang lestari. Apakah dimaksudkan itu? Kita nak bersama dengan Dr. Nilko, orang kuat UN Habitat. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kali ini di Istanbul, tema yang diangkat untuk World Cities Day dan juga yang banyak dibincangkan dalam simposium dan juga dalam beberapa siri meja bulat yang berlangsung semalam ialah mengenai sustainable financing untuk masa depan yang lebih baik. Apa yang kita boleh faham mengenai financing sustainable ini dan apa yang misinterpretation ataupun salah anggap yang sering kali berlaku apabila kita bercerita mengenai duit, pendanaan, bajet dan sebagainya dalam perbandaran. Terima kasih saudara untuk peluang ini untuk menerangkan sedikit sama sedikit tentang financing ataupun sustainable financing ataupun orang kata pendanaan yang lestari. Jadi pada pendapat saya amat penting sekali bila kita buat bajet tu kita harus membuat bajet yang orang kata lestari. And so what do we mean by sustainable financing? So there ada tiga kategori. Satu yang dipanggil own source revenue. Own source revenue ni umpamanya cukai dan sebagainya yang dikutip oleh kerajaan tempatan. Kebanyakan daripada pengalaman di UN Habitat ni, kami membuat study atas 600 lebih bandar di seluruh dunia, dan hanya 40% daripada bandar-bandar ini mempunyai own source revenue. Maknanya 40% saja. 40% saja. Sebab di benua mana tertentu atau di satu tidak dunia. Tidak ada yang kalau di negara-negara maju lebih tinggi, tapi di negara-negara membangun ada amat rendah. Ini adalah kerana kita tak ada data. Kerajaan tu tak ada data, dia ada perundangan, dia ada undang-undang, tapi dia tak ada kebolehan untuk mengutip cukai itu. Ya. Jadi yang paling penting sekali own source revenue ni patut jangan dilupakan ya. Dari kedua, pelaburan asing ataupun FDI. Ini adalah amat penting sekali kerana FDI ini akan dapat membangunkan ekonomi setempat. Ya. Jadi tetapi kebanyakan bandar-bandar ini dia tidak ada, orang kata dia tidak ada kebolehan untuk manage untuk manage the FDI. Ya. Ini bukan di dekat Malaysia, sebab Malaysia memang dah orang boleh katakan agak majulah. Tapi di benua Afrika, di kawasan-kawasan luar bandar, mereka tidak ada kebolehan untuk manage FDI. Walaupun FDI itu datang, dia tak tahu macam mana nak buat untuk pembangunan mereka. Okay. Dan ketiga dan amat penting sekali adalah orang kata debt. Ya, daripada debt ni adalah loan ataupun yang diambil oleh kerajaan tempatan ataupun atas nama kerajaan tempatan. Ya, ada banyak development loan ni yang orang kata ada kebocoran, ketirisan, kebocoran. Ya. Dan ini membebankan negara, membebankan kerajaan tempatan kerana dia terpaksa orang kata manage the interest. Ya, so umpamanya di small island developing state dengan least developed country ni, lebih kurang 60% daripada semua dana yang dia kutip adalah untuk membayar hutang aja, membayar bunga aja. Jadi macam mana dia boleh buat membangun. Ya, so ini adalah, jadi untuk kami financing sustainable financing ni adalah kita patut lihat semua ketiga-tiga ni dan membantu negara-negara ni ataupun bandar-bandar ni untuk
build their capacity to manage this better. Adakah kita apabila kita bercerita mengenai 3 perkara yang Neil katakan tadi, kerana kita masih lagi terperangkap dengan sistem keuangan konvensional biasa, ataupun adakah ada inovasi dalam sistem keuangan yang memerlukan crowdfunding dan juga kerjasama daripada pihak-pihak yang bukan seperti kerajaan ataupun institusi perbankan ataupun keuangan? Bagaimana ada shifting, ada perubahan ke arah itu? Memang ada, dan banyak multilateral bank ataupun development bank macam World Bank, Asian Development Bank, IMF sekarang ada orang kata consciousness, ada dia tahu bahawa kalau hanya ikut konvensi saja memang kita tak dapat orang kata merapatkan jurang yang berada dengan yang tidak ada. Jadi tapi yang saya nak cakap kat sini ni, Malaysia ni adalah satu tempat yang ada inovasi. Umpamanya Islamic banking. Ya. So Malaysia boleh katakan satu-satu negaranya yang mewujudkan umpamanya bond sukuk, ya, dan menggunakan konsep zakat. Maknanya bukan kesemuanya hanya untuk keuntungan saja, ya. Jadi umpamanya sukuk bond yang dibuat oleh Khazanah tak lama dulu untuk mendapatkan dana untuk membuat sekolah pintar. Jadi bila sekolah-sekolah ni yang ada pencapaian yang baik tu, maknanya return tu bukan hanya tentang duit tapi disalurkan terus. Betul, ya. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang saya rasa amat diperlukan di dunia ni. Dalam masa yang sama, ada contoh yang terbaik yang kita boleh angkat ataupun kita melihat boleh dijadikan satu panduan dalam aspek pendanaan kalau di bandaraya-bandaraya dan juga majlis perbandara tertentu di seluruh dunia? Ya? Ada. Jadi di Afrika umpamanya seperti saudara tahu UN Habitat ni bertapak di Kenya. Ya? Dan di Homa Bay adalah sebuah bandar kecil di western Kenya dekat dengan Lake Victoria. Okay. Jadi kami bekerja rapat dengan Datuk Bandar dekat sana, Homa Bay ni, untuk melihat tentang ataupun membantu kapasiti kerajaan tempatan tu untuk mendapatkan own source revenue atau dan dalam masa 3 tahun ni own source revenue ni naik 200%. Wow. Ya. Apa yang dilakukan tu? Contohnya? Firstly, land title. Okay. Bila kita ada data yang lengkap, kita tahu mana tempat perindustrian, mana tempat perumahan, dan dengan data lengkap ni kita boleh membantu bukan sahaja kerajaan tempatan mengutip cukai, tapi untuk pelabur. Pelabur pun tahu bila dia membuat factory kat sana, dia membuat hotel kat sana, dia tahu tempat pelaburan dia selamat. Ya. Dan ini bukan saja yang dijalankan di Kenya, tapi kami juga membuat benda yang sama di Timur Tengah, umpamanya di Lebanon. Ya. Okay. Dan selebih dari itu, yang again bagi contoh Malaysia ni, Majlis Bandaraya Seberang Perai adalah one of the best, one of the top. Sebab ada sistem penjanaan own source revenue yang baik ni, yang tulus. Dalam zaman bila Datuk Seri Maimunah ED UN Habitat tu menjadi satu badan di sana, FDI naik 200% di kawasan Seberang Perai. Ni apa masalah utama kalau dalam konteks kita di Malaysia ataupun di peringkat global? Adakah kerana PBT ataupun kerajaan tempatan itu bekerja secara silo, tidak mahu membuka ataupun fleksibel terhadap isu pendanaan, ataupun apa masalah dan juga kekangan yang sering kali berlaku? Di serata dunia ni ada 2 perkara. Satu, capacity. Keupayaan. PBT tu kerjanya untuk menjaga, orang kata menjaga perumahan, menjaga longkang, menjaga infrastruktur. Betul. Dia tak ada pegawai khas yang menjaga pelaburan umpamanya. Ya? Kalau saya sendiri pun saya takkan fikir PBT saya kena cari duit untuk pelaburan asing dan sebagainya. Betul. Kan? Betul. Ya. Jadi dan kedua,
masalah orang kata perhubungan di antara ataupun kooperasi di antara kerajaan pusat dengan kerajaan tempatan. Ya, ini adalah masalah yang kita nampak di seluruh dunia. Bila tak ada orang kata persefahaman di pihak polisi. Jadi PBT ni kalaupun dia nak mencari FDI, dia tak ada polisi ataupun undang-undang untuk mengundang dan menempatkan FDI itu di tempat dia. Ya. Jadi again, bagi contoh Malaysia lah, ya. Senang orang nak faham. Senang orang nak faham. Ya, dekat Pulau Pinang, dekat Kuala Lumpur kita ada satu banyak, dekat Pulau Pinang kita ada Invest Penang. Ya. Dekat KL kita ada Invest KL. Dan one stop center. Maknanya kalau saya berlabur, saya datang ke Kuala Lumpur ni senang sebab satu one stop center saya dapat kelulusan daripada kerajaan tempatan dan juga kerajaan pusat untuk orang kata memastikan pelaburan saya ini selamat. Neil, tapi dalam masa sama ini kita cerita mengenai pelaburan ataupun pendanaan yang lestari. Ianya tidak selesai kalau kita ada sejumlah peruntukan, sejumlah wang, selesai masalah di perbandaran sesuatu bandar itu. Di UN Habitat sendiri, bagaimana kita melihat ianya lebih daripada nilai dolar ataupun nilai ringgit yang diletakkan itu. Bagaimana setiap satu sen yang dikeluarkan diletakkan kepada perancangan yang betul, perancangan yang menjawab kepada permasalahan yang dihadapi oleh penghuni-penghuni bandar contohnya. Ini satu lagi peringkat yang perlu difahami ni. Ya. Bagaimana kita faham, kita ketahui perkara itu? Okey, dekat UN Habitat ni sekali lagi pengarah eksekutif kami Datuk Seri Maimunah dah introduce konsep dia 4P. Ya, konsep 4P ni public, private, people partnership. Biasanya kita ada 3P je kan, PPP kan. Dan apa yang Datuk Seri introduce tu, yang P ketiga tu, people ni, sebab kita ada people process dekat UN Habitat ni. Kita dah buat dekat lebih kurang 400 bandar dengan people process. Maknanya plan pembangunan tu kita jangan hanya buat atas angin atau dari kerajaan pusat aja. Ya. Kita kena buat dengan community, baru dia boleh lestari. Dan kita juga mengundang civil society, mengundang expert profesional untuk bersama monitor pelaksanaan plan tu. Ya. Dan dengan itu pelawar pun rasa selamat sebab dia tahu yang pembangunan yang dia bawa, pelaburan yang dia bawa tu akan menjana pekerjaan-pekerjaan setempat. Yeah, and that's very important because the problem is not financing per se, it's funding. Yeah, so we have to be very careful about this. Dan juga good governance, tadbir urus yang baik dan juga mengelakkan ketirisan. Mengapa itu menjadi kata kuncinya untuk sebuah pendanaan yang baik dan juga untuk perbandaran yang baik? Di mana-mana pun kalau tak ada governance dan orang kata ada banyak pembocoran daripada dana ni, pelabur tak akan rasa selamat dengan pelaburan dia, ya? Dan sangat penting lagi warga kota tu juga tak dapat perkhidmatan yang sebetulnya. Jadi dalam analisa kami yang lebih kurang 600 bandar-bandar saiz besar, megacity daripada yang kecil, itulah yang paling penting. Governance ataupun dalam orang kata bukan sahaja melihat kepada perundangan, tetapi implementasi policy atau policy to practice, that is very important, and accountability and transparency. So these are orang kata buzzword yang banyak orang tahu, tetapi bukan semua bandar itu dapat melakukan kerana ada kongkongan politik, ada orang political interference dan sebagainya. Jadi pada pihak kami ni, kita bekerja dengan datuk-datuk bandar, dengan menteri-menteri yang dalam orang kata coalition of the willing. Ya, kita tak paksa, tapi kalau nak memajukan atau mewujudkan pembangunan yang lestari, you need to have this governance.
Neil, apabila kita bercerita dalam kapasiti UN Habitat sendiri, adakah wujud jurang yang begitu luas antara, ini selalu orang sebut, antara Global South dan juga Global North, praktis yang terbaik dan juga pemahaman terhadap isu-isu perbandaran dan juga pendanaan, adakah wujud satu pemisahan kat situ? Definitely. Jadi di negara-negara maju ni orang kata dia ada lama ada good governance, dia ada lama, dia ada struktur dia, sebab kebanyakan daripada negara-negara ni yang membangun di zaman kolonial, mereka sudah ada Sebelum Perang Dunia Perang Dunia. Mereka memang boleh kata sistem keuangan tu diwujudkan oleh mereka, ya. Tetapi di Global South ni isu-isu pembangunan ni agak complicated, ya. Sebab di negara membangun ni orang kata negara tu belum lagi mantap, ya. Dia ada banyak masalah dan jurang pendapatan daripada rakyat sendiri agak besar. Sistem dan orang kata capacity tidak begitu tinggi. Jadi dalam UN Habitat ni kita punya tumpuan adalah tu orang kata least developed country, lower middle income country and small island developing state, ya. Dan kita boleh bagi orang kata policy ataupun nasihat policy ataupun apa orang kata normative guidance, Tapi akhirnya adalah dalam implementasi. Neil, bagaimana kita melihat, kita berada di Istanbul, Neil berada di Istanbul ataupun berkunjung ke Istanbul lebih 20 kali ataupun mungkin melihat kepada transformasi itu daripada awal 90-an sehingga kini. Dan saya nak kaitkan itu dengan betapa separuh daripada populasi dunia akan berada di kawasan bandar menjelang tahun 2050. Maksudnya akan lebih banyak masalah. Bandar yang dahulunya mungkin moden akan lama-lama menjadi usang kerana masalah tidak diatasi, tak ada rejuvenasi dan juga tidak diberikan wajah yang segar terhadap satu perbandaran itu. Apa yang kita boleh pelajari dari Istanbul contohnya, kalau kita melihat kepada framework dan juga cabaran yang bakal dihadapi oleh badan-badan seluruh dunia? Okay. Istanbul ni bagi UN Habitat ni amat bermakna sebab dalam tahun 1996 Istanbul adalah orang kata tuan rumah kepada Convention Habitat kedua, the second United Nations Habitat Conference, dan konsep bandar lestari itu ataupun pembangunan lestari itu bertumpuh ataupun diwujudkan pada masa itu. Pada masa itu yang Presiden Erdogan adalah Datuk Bandar kepada Istanbul. Ya. Jadi sebab tu adalah pertalian yang amat rapat lah, dan kami amat berterima kasih kepada Presiden Erdogan kerana menjadi tuan rumah kepada World Cities Day tahun ni. Apa yang dapat dipelajari ada 3. Satu, orang kata policy. Dari dia menerapkan ataupun sustainable development ni ataupun pembangunan lestari ni ke dalam polisi perbandaran dia. Itu amat penting, ya. Sebelum tu tak ada, ya. Kedua, dia membuat sebuah kementerian Environment, Planning and Climate Change. Jadi environment dengan planning ni dia dah disatukan. Dan ini dipanggil integrated planning approach, ya. Dan ketiga, dan amat penting sekali, Istanbul adalah satu contoh dunia ataupun satu-satunya bandar yang dapat menyelesaikan masalah perumahan. Ya. Sebab kalau kita berada di Istanbul, ialah Istanbul itu bukan Sultan Ahmad semata-mata, tapi besar sekali, sekitar 20-30 juta orang tinggal di bandar ini. Masalah perumahan adalah cukup kritikal. Apa yang diselesaikan, Neil? Okey. Kita kena ambil masa ataupun time frame yang daripada 1996 to today, ya. So about 30 years, 30 tahun ni. So masa tu memang ada banyak masalah kualiti rumah. Sebab masa tu ada orang kata gempa bumi, di 1995. Jadi yang masa tu Datuk Bandar, sekarang Presiden, dia improve building code and construction method, yeah. So that's very important because safety is very important in terms of well-being of the city, yeah. So dia kedua, dia mewujudkan dana
khas untuk perumahan. Dan ini membantu mereka yang daripada luar bandar, sebab kan bandar Istanbul ni banyak dan yang datang ke Istanbul mencari makan. Jadi masa tu polisi dia adalah untuk mewujudkan dana terkhas untuk mereka yang orang muda, orang kata orang muda. Dan dana ini hanya ditampung oleh kerajaan ataupun yang kerjasama? Dia memang usaha dari kerajaan sendiri. So Turki adalah salah satu sebuah negara yang boleh dikatakan membuat polisi itu practical. So that's a good example. Selain daripada itu, polisi boleh jadikan satu contoh, tapi pelaksanaan itu, dan kalau kita mengambil contoh Istanbul ini bukan mudah kerana ini adalah bandar yang sudah ada penempatan sejak ratusan tahun dahulu. Jadi untuk melakukan pembaharuan, penempatan yang baru, ianya memerlukan dan juga mengambil kira latar belakang budaya dan juga sejarah dan sebagainya. Bagaimana itu mungkin dilakukan? Kerana masalah ini juga akan dihadapi oleh bandaraya-bandaraya besar dunia yang lain untuk memberikan nafas baru kepada keperluan bandaraya mereka. Okey, Istanbul ni bukan saja dia bukan bandar baru, bukan saja global city, tapi dia adalah bandar bersejarah. Jadi bila kita buat pembangunan tu, dia kata dia ada satu policy ataupun culture based development policy. Dan apa maknanya, sebab tadi saya cakap tentang integrated planning. So integrated planning bukan hanya tengok kepada keperluan environment, tapi juga culture. Jadi dekat sini dia ada SOP dia mengenai pembangunan. Jadi kalau ada orang kata historic area semua tu, dia akan mengambil berat, ada kepentingan mengambil berat dan kata penting tentang cultural identity. Neil, dalam masa yang sama, bagaimana mewujudkan sinergi yang baik antara pelabur, pihak berkuasa tempatan, kerajaan, supaya akhirnya apabila mereka melabur, mereka tidak melihat kepada keuntungan semata-mata. Kalau di satu perbandaran itu bukan semata-mata membuka kawasan baru untuk buat rumah untuk dapat untung, tetapi sesuatu yang diambil kira secara lestari. Adakah framework SDG dan juga penerapan nilai SDG itu ada dalam pelabur-pelabur pada hari ini, ataupun ianya masih lagi melihat kepada nilai keuntungan itu semata-mata? Okey. Bila kita cakap tentang pelabur, ataupun profit lah, ataupun for profit entity, orang kata keuntungan tu adalah memang naluri dia. Takkanlah kita nak buat bisnes kita buat bisnes tak nak untung. Tapi apa yang kita kena buat shift in the mindset ataupun cara pemikiran ni adalah kita perlu kita perlu mengubah daripada keuntungan secara spekulasi kepada keuntungan yang lebih lama ataupun long term, long term yang berpanjangan. Dan ini adalah amat penting sekali kerana pelabur-pelabur yang orang kata taking a long term approach, keuntungan yang dia dapat tu lebih stabil, dan jadi untuk pelabur dia adalah lebih menarik. Sebab tu saya tercakap tentang sukuk bond umpamanya, sebab bukan saja semua tentang dollar sign, tapi juga tentang apa orang kata perkhidmatan kita ataupun contribution to the society, dan kepada masyarakat. Dan ini yang saya tahu sekarang ni memang adalah is it trend ataupun dijadikan satu menjadi kepentingan kepada pelabur ni. Dia konsep ESG. Neil, akhirnya sekali, bagaimana kita melihat Neil mencari rakan kolaborasi dari seluruh dunia, dan tak mudah untuk mencari duit dan tak mudah untuk menyalurkan dana kepada program yang disediakan. Apa yang kita perlukan dalam konteks pada hari ini untuk connecting the dot antara stakeholder dan juga pihak berkepentingan yang pelbagai ini? Okey. Yang paling penting sekali, pemahaman bahawa kita hanya ada satu planet saja. Jadi walaupun kita nak buat keuntungan tu, kita harus mensederhanakan matlamat itu untuk pihak public
administrator ataupun kerajaan pula, amat penting sekali bahawa kita ada pertukaran pemikiran. Ya, kita tak perlu hanya buat free market. Free market tu baik, tapi bukan maximum free market policy. Ya, umpamanya kerajaan Amerika Syarikat sendiri dalam Second UN Habitat Assembly hari itu dekat Nairobi, buat pertama kalinya dalam 60 tahun Amerika Syarikat itu sendiri menyokong resolusi tentang perumahan, ya, housing, affordable housing. Jadi ini menunjukkan bahawa memang ada orang kata shift in thinking towards sustainable financing and for sustainable urbanization. Tapi akhirnya kesedaran dan juga pemahaman mengenai isu-isu perbandaran itu akan memudahkan segala-galanya. Terima kasih Neil kerana sudi bersama kami. Terima kasih kepada anda kerana itu juga kami berada di sini untuk memberikan dan juga memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perbandaran dari segi pendapatan sehinggalah kepada pendanaan, kepada pemulihan kebudayaan dan sebagainya. Sekian saja agenda Awani malam ini kami bawakan dan juga kami rakam khas di CC World Cities Day yang berlangsung di Üsküdar, Istanbul ini. Terima kasih kepada Turkish Airlines yang bekerjasama bersama dengan kami untuk memungkinkan siaran ini dibawakan kepada anda di seluruh platform kami di Astro Awani. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.